Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang berusaha pengurusi masjid Gontok Lasik, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para ulama, datuk-datuk, dati-dati, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat berhimpun bersama-sama dalam satu majlis. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Saya sengaja pilih di masjid ini untuk mensyarahkan seringkasnya sebuah hadis daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan katanya, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin istala alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ar la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an taridal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Summa talaqa falabistu maliya. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini adalah hadis yang panjang tapi merangkumi seluruh kehidupan kita, khususnya agama kita. Ceritanya satu hari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Umar ni bila duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang seorang lelaki. Datang seorang lelaki yang tidak ada kesan musafir. Pakaian tu nampak kemah. Dalam keadaan begitu kami tak kenal pun dia.
Cara duduk pula rapat dengan Nabi. Kepala lutut dia bertembung dengan kepala lutut Nabi. Tangan dua belahnya letak atas peha Nabi, menghadap kepada Nabi. Itulah orang ini. Pakai pula pakaian putih, bersih, tak nampak kesan musafir. Ini dia. Pertama sekali saya nak sebut tentang Umar. Allah jadikan Sayyidina Umar ini luar biasa. Kesahannya saya sebut dalam biografi, panjang kisah dia. Peliknya Sayyidina Umar ini bukan orang Islam saja tahu, orang kafir pun tahu keadilannya. Pakar-pakar ulama, pengkaji sampai boleh buat master PhD tentang Umar. Qada Umar, keadilan Umar, pemerintahan Umar, peperangan Umar, sifat Umar, sikap Umar, ijtihad Sayyidina Umar. Banyak tuan-tuan. Ini luar biasa orang. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah bagi kepadanya tegas yang amat luar biasa. Tegas. Daripada zaman jahiliyah dibawa zaman Islam, dibawa selepas pemerintahan ini. Tetapi Allah kayakan Sayyidina Umar dengan tegas itu selepas Islam, dengan orang yang banyak menangis dan amat lembut hatinya kepada orang-orang fakir dan miskin. Itulah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Saya kisahkan satu kisah. Satu hari, satu malam, Sayyidina Umar berjalan. Sedang dia berjalan malam-malam ni, sebab dia salah satunya at-tafaqqudu 'anil ra'iyyah. Dia suka cek rakyat dia. Dia pula bukan macam kita, ada bodyguard, ada pakaian kemas. Dia seorang-seorang gitu ya. Dan dia ni pula bukan orang, dia takut, syaitan pun takut dia. Ini Sayyidina Umar. Sedang dia berjalan, tiba-tiba dia tengok ada seorang lelaki yang nampak meninjau-ninjau, gelisah. Sayyidina Umar pun pergi tanya ada apa. Dia kata, saya ni orang musafir jauh. Saya orang musafir jauh. Saya memerlukan bantuan. Bantuan apa? Isteri saya nak bersalin. Takut adalah rezeki boleh bantu. Sayyidina Umar balik bawa bini dia, suruh jadi bidang untuk isteri orang ini. Sayyidina Umar pun tengok anak-anak yang lain. Sayyidina Umar cari gandum, masak, uli, makan, beri makan semua, bersungguh. Akhirnya orang ni pun dia rasa sedih yang amat sangat, sebab dia tengok Sayyidina Umar ni baik. Dia kata, wallahi saudara, sebenarnya saudara jauh lebih layak menjadi khalifah daripada Umar. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ni banyak jasa dia tuan-tuan. Luar biasa. Dia boleh bawa Islam yang begitu hebat. Kita tengok macam mana dalam peperangan Islam menang zaman dia luar biasa. Sebab itu mereka kata pemimpin yang hebat, pemimpin yang berani. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang cerdik. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang ada mauqif. Pemimpin yang hebat nampak hala tuju. Orang seking gitu pun dia beri makan. Ni satu benda yang cukup luar biasa. Sayyidina Umar kata, pergilah dekat Umar, minta dengan dia, kamu akan dapati aku esok. Sayyidina Umar luar biasa tuan-tuan. Ini orang yang hebat. Dia jaga rakyat dia tak ada yang lapar, tak ada yang susah, dia akan cuba dengar je. Dia tak boleh Sayyidina Umar.
Dan inilah kalau kita baca sejarah dia panjang. Walaupun dia hebat, walaupun dia bergiang, tapi dia memberi cana pada rakyat dia. Betul-betul cana pada rakyat. Dia tak ada dasar macam kita nak kaji kemiskinan. Tapi zaman dia orang miskin tak ramai. Batu, dia batu sungguh, ya Allah. Ni Sayyidina Umar, tuan-tuan. Ya, kita bercakap mudah, tapi nak buat tu memang payah. Tapi Sayyidina Umar, Allah jadi hati dia luar biasa. Semoga Allah bagi sejuzuk hati Sayyidina Umar kepada kita. Semangat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, sebagaimana saya kata, pernah seorang ulama besar, Syekhul Azhar, Syekh Mustafa Al-Maghari, Syekh Muhammad Al-Maghari, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maghari, alim seorang, berani, sekitar 1940-an mati. Dia menjadi 2 kali Syekhul Azhar. Ni orang yang hebat. Kata dia, bila mana pada masa tu almarhum Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Hasan Banna, masa tu orang muda, bukan tua, muda lagi, dalam 30-an 40-an, yang begitu semangat. Dia kata, Ustaz Hasan, munnak tak Islam tersebar? Dia kata, ya Maulana, kami nak sangat Islam tersebar. Kata dia, kalau kamu nak Islam tersebar, aku nak bagi tahu kamu cara mudah. Apa dia? Kamu tengok orang-orang Eropah, kamu beri kepada mereka kefahaman Islam dengan baik, insya-Allah Islam tersebar. Dua-dua ni agak mesti ada. Dua-dua. Dia Syekh Azhar. Lalu kata Al-Banna, ya Maulana, macam mana Maulana kata macam ni? Dia kata, aku ni pernah naik kereta api dengan anak perempuan tu. Dia Syekh Azhar. Bila naik kereta api, duduk ramai-ramai ni, dia duduk tepi tikar. Anak perempuan dia duduk sebelah dia. Sebelah anak perempuan dia ni orang kafir seorang, orang putih, pelancong, perempuan. Jadi dia tak sedar lah duduk tepi tu, dia duduk sebelah tu. Lalu anak dia ni boleh mungkin bahasa Inggeris sikit sebanyak, cakaplah, bomak cakap. Sampai stesen kereta api, turun dua-dua. Bila turun dua-dua, maka anak dia pun cakaplah dengan ayah dia ni, Baba, Sayyidina Umar ni hebat ke? Kata bapa, mu tanya gitu. Hang tanya apa pasal? Daklah saya buat dengan orang bukan Islam tu, dia rayak kat saya, Sayyidina Umar ni hebat sangat, dia baca kisah. Abahnya kata, aku dah rayak kamu berpuluh-puluh tahun, mu dah ikut. Hang ni rayak sekali atas satu kereta api percaya lalu, kata dia. Tu anak Syekh Azhar, bukan anak mufti wilayah. Kan? Anak Syekh Azhar pun macam tu. Maksud saya, Islam ni, bila ada orang kuat diberi kefahaman betul-betul, dia mudah ikut. Dia mudah akan mempengaruhi keseluruhannya. Tu maksudnya. Tapi apa yang saya nak sebut, itulah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak kisah dia saya sebut dalam buku ni, kisah Sayyidina Umar dan kehebatan-kehebatannya. Apa yang saya nak syarahkan dalam hadis ni ialah bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu seorang yang alert, seorang yang perhati. Mari orang duduk, tengok kepala lutut dia belaga dengan kepala lutut Nabi, tangan dia letak atas tangan Nabi, tengok cara. Tapi sekarang tak sesuai buat macam tu. Lain macam tu, tengok main tangan duduk atas peha.
Tapi nak ceritanya macam mana dekatnya, adabnya dengan tu guru, tu luar biasa. Bila Sayyidina Umar duduk rapat, bila dia duduk rapat ni, kita tengok dia tanya, mal Islam, apa itu Islam? Apa yang saya nak sebut, mereka yang datang temu Nabi, sahabat, jarang kita dengar dia cakap, ya Rasulullah, minta duit sikit. Ya Rasulullah, macam mana hidup ni? Tak. Dia akan banyak tanya akhirat, 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 akhirat. Itu perangai sahabat. Jadi berjayanya Nabi pasak sahabat ni, sehingga sahabat ini nampak bahawa dunia ni hak paling besar akhirat. Macam mana tuan-tuan? Boleh Nabi nyatakan dan Nabi pasakkan sampai begitu sahabat-sahabat. Percaya sungguh. Bila tanya tentang Islam, Nabi jawab rukun Islam yang 5. Pertama, kalau orang pelik, kalau orang asing, kalau orang nampak hebat, mari tanya tentang Islam, bermakna kita ni kena perangat selalu, kena bincang selalu, kena mendalami tentang rukun Islam yang 5 ni, biar masuk. Contohnya syahadah, syahadatai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sebenarnya bila kita sebut aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah, kadang-kadang kita terlupa nak tengok apa makna asyhadu, aku bersaksi. Adakah macam kita saksi tengok dalam TV, saksi tengok bola di padang, saksi tengok aksiden, saksi tengok orang sakit? Saksi ni apa makna saksi? Kenapa asyhadu saksi? Saksi ni mana keboleh terimaan dan orang tak tikar, tu makna saksi. Allah Subhanahu wa taala sebut, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa di kalangan kamu saksi tengok anak bulan Ramadan, wajib puasa. Siapa tahan tu saksi? Apa makna saksi? Saksi tu makna tengok, ya, faham, yakin, reti dan letak dalam itu. Tu makna saksi. Mak motor, bawa motor laju 18 kali dah reh motor, kali ke 19. Mak repik kali ke 19. Kawan dia bawa aksiden. Bila aksiden putus kepala. Bila putus kepala, ni contohlah contoh, keluar otak. Tengah tu mulut sebutlah, dah nak sebut la ilaha illallah, mati gitu ni. Sejak hari tu dia bawa motor lebih slow pada Tok Iman. Tok Iman 80, dia 40. Apa slow kau raja. Tak boleh tu. Aku saksi je tu. Tengok. Aku saksi dengan mata kepala aku. Tengok. Kan lain. Tu mana saksi? Kalau selamba relax pada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Saksi apa itu? Nabi ajar Arab Badui, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arab Badui itu kata apa? Hal tanzur ma taqul. Memikir dah apa yang kamu kata. Nabi kata, ya, faham. Orang ni buat conclusion, khulasa. Izan yuharibakal Arab wal ajam. Ucapan ini menyebabkan kamu dibenci, diperangi oleh Arab dan juga Ajam.
Ini cerita di kota Mekah, tak ada apa-apa pun, Nabi ajar je, dia faham. Ini asyhadu. Panjanglah kalau saya nak cerita. Wa tuqimas salat. Tengok Allah guna sembahyang. Tak ada ayat pun dalam Quran suruh kita sembahyang. Ada. Jadi kejut habis orang gom tak nasi. Dah kita duk sembahyang nak Isa. Tak ada ayat pun yang suruh kita sembahyang. Tapi ayat suruh kita dirikan sembahyang. Ada kalimah aqimus salat. Aqimis salat li zikri wal muqimis salat wa yuqimunas salat, dan seumpamanya. Kenapa ada iqamah depan? Kenapa ada iqamah? Tafsiran yang terbaik adalah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, iqamatus salah maknanya menunaikan dengan syaratnya, dengan adabnya, dengan sunatnya, dengan khusyuknya, dengan betulnya, dengan hatinya. Cukupkah? Itu makna iqamatus salah. Tuan-tuan, saya tak nak syarah panjang, nanti panjang pula cerita ni. Selepas Nabi sebut tentang hukum Islam yang 5, terus dia jawab sadaqah. Benar kamu. Mana mungkin murid cakap dengan cikgu, benar kamu. Tapi bila dia boleh membenarkan, seolah-olah dia ada lesen daripada Tuhan untuk royak kat Nabi. Benar kamu. Kata Sayyidina Umar, maka kami rasa kagum, fa'ajibna wa huwa yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami rasa pelik. Dahlah dia tanya, dia pula yang membenarkannya. Macam cikgu lah, dia tanya pelajar, pelajar jawab, benar kamu. Tengok. Kemudian dia tanya tentang iman. Nabi jawab tentang rukun iman yang 6. Tapi bila sebut iman ni tuan-tuan, Nabi sebut antu'mina. Kemudian selepas tu'mina, kalimah beriman, Nabi sebut huruf ba, bi. Amantu billah. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi dan wal yaumil akhir. Kamu beriman. Kerana dengan iman campur dengan ba di sini, itu maknanya yakin dalam hati yang tak boleh dirobuk. Kadang-kadang kita baca surah Yusuf, bila anak Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub bawa Yusuf letak dalam telaga fi ghayabatil jubbi, tinggal, apa yang berlaku? Dia pergi cari seekor serigala, pergi bunuh. Dia ambil baju Nabi Yusuf, dia ambil darah serigala, letak nombor atas baju Yusuf. Tapi biasanya kalau tipu ni biasanya tak habis, nampak salah. Percayalah, mana-mana penipuan dia tak akan sempurna. Lekat penipuan tak ada, dia ada buah tak betul. Datang kat Nabi Yaqub, pakai fajahu abahum isya ayyamku, dia datang nangis. Wahai abah, inna kunna nastabiqu wa tarakna Yusuf. Kami ni dah belum berlari, tinggal Yusuf, fa akalahu zi'bu, maka lalu dimakan oleh serigala. Logik ke? Dan dia guna kalimah serigala. Apa kata mereka selepas bagi tahu? Tunangi buat alasan bawa Nabi Yusuf punya baju,
lomo pula darah atas baju. Dia kata apa? Wa ma anta bimu'minin lana, kamu tak akan beriman dengan kami. Di situ makna beriman percaya. Dia guna lana. Dia tak kata wa ma anta bimu'minin bina, tak, bimu'minin lana, percaya tak percaya kami. Tapi bila kita sebut dengan iman kepada Allah, amantu billah, billah, amanar rasulu bima, Jadi bila sebut iman di sini, dia mesti ada 3 perkara. Ada iqrarun bil lisan, sebut dengan lidah. Dia ada tasdiqun bil qalb, yakin dalam hati. Dan yang ketiga dia ada wal amalu bil jawarih, dia ada buat. Macam mana? Saya kata kat tuan-tuan, saya kata jaga baik, tenang tuan-tuan. Kenapa? Belakang tuan-tuan tu ada anak ayah yang suka. Tuan-tuan apa ni? Suka. Sebab dalam kepala kita proses anak ayah ni, aku penyek orang mampu seolah-olah. Tapi bila saya kata jaga baik-baik tuan-tuan, tenang, belakang tuan-tuan tu ada bapak singa situ. Kalau tuan-tuan percaya kat saya betul-betul, apa tuan-tuan buat? Senyap itu. Tuan-tuan lompat laju pada singa lompat. Lari laju pada singa lari. Betul tak? Sebab apa ambil action? Sebab telah masuk, mesti kena ada tindakan. Bahaya kalau tu mati aku. Saya tengok video satu baru kalau dalam WhatsApp cerita ada sebuah kapal tengah laut, tengah tu ada kedarat. Ni orang putih nak jadi ke cerita di pantai ni. Orang putih ni duk mandi ramai, berbikini pun ramai. Hak duduk atas, laki puan duduk atas jemur. Dia jemur. Buaya jemur. Dia ada kat jemur. Hak yang pakai spek hitam jemur. Hak tudung muka jemur. Tengah jemur. Dia jemur. Dan atas kapal tu mereka bawa rima. Jadi rima ni nocak atas air pergi ke patah. Berapa ekor tu? Tuan-tuan tahu, nampak saja rima ni semua pakai tengok. Hak tengah santai ni berlari habis, tak masa-masa lagi. Hak tengah duduk atas tu pun berlari. Hak tak berlari ni, hak tendang kelubung muka, tak sedar. Buka tu berlari pula. Tuan-tuan, secara badihi, akalnya, bukan mana orang Melayu je takut ke rima. Orang putih pun takut rima. Hak berani tu adalah 2-3 orang, hak sarkah tu pakai lari. Laju. Bukan slow berlari macam jogging dah. Sekedar sebab dia ambil tindakan action. Ni mana iman? Itu makna iman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kemudian Jibril ni tanya lagi, mal ihsan. Apa itu ihsan? Yang ini tuan-tuan, kalau kita tengok, inilah cabaran. Yang ni term point penting.
Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua. Ihsan ni kamu ibadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak boleh datangkan hakikat seolah-olah kamu nampak Allah, kamu ibadat dengan yakin Allah nampak kamu. Soalannya tuan-tuan, dua-dua ni paling payah. Yang kita nampaknya kita ibadat kepada Allah, kita tak nampak Allah, kita rasa Allah tak nampak kita. Yang kita ibadat kepada Allah, kita beribadat kepada Allah, tapi terlepas pandang Allah nampak tak kita. Apa kesan nampak dengan tak nampak? Nampak dengan rasa nampak. Ada datang ni jenis bawa kereta laju, lalu kat LPT jadi laju, dan main jalan ni slow, kau kena nasib bukan kuat nak laju pun boleh. Masuk LPT kau, kereta baru laju, dia akan perlahan dua keadaan. Banyak lagi lah kemalangan sebelah sana pun dia perlahan juga. Dia akan perlahan. Yang pertama, kalau dia nampak kamera, dia kata kamera ada tu, AES tu, kamera ada, dia perlahan. Dia akan perlahan kalau dia tengok sebelah sana tu bawa kereta lalu picit lapu dia, bukan kawan pun, bukan. Dia akan perlahan. Masa tu dia mikir nak cari kat mana JPJ, kat mana polis. Bomba tak nak, JPJ dengan polis je. Hak tu dia akan selalu. Maknanya dia perlahan sebab dia rasa polis ada. Sebab dia rasa polis nampak. Sebab dia rasa GPA sedang buat kamera zoom ke apa ambil ke, dia perlahan. Dia rasa. Tapi kalau dia nampak polis tu banyak dah tu, sah dia perlahan dah. Melainkan dia tak perlahan tu kalau misalnya dia perempuan, dekat ni tukang jaga tu laki dia nak pergi cepat royak, tu jarang lakinya. Dia akan perlahan sebab hak ni martabat, hak nampak tu lagi jelas. Oh memang slow tu, slow tu. Tapi hak yang kedua tu dia rasa kat mana polis tu, kat mana dalam hati. Oh lepas dah alam, oh situ, alhamdulillah slow. Lepas tu dah juga polis pula kena cerdik. Lepas ada tu buat satu lagi baru kena. Kalau nak kena lah, contohnya manusia mikir macam tu. Dia tak jaga dua tempat tu, sepak yang tu, dia tak lepas tu bawa laju lah dia. Polis apa tu? Tuan-tuan, apa makna? Maknanya kesan nampak. Dah kalau tak nampak macam mana? Allah. Dan nampak di situ dengan mana tahu. Nampak di situ dengan mana kenal. Kita ada bos. Bos kita ni terkenal dengan garang, backing. Dia panggil kita keluarga, dia panggil orang-orang besar lain, dia pula jenis besar backing. Kita pula dengan dia 4 kali gaji, 10 kali beza. Tinggi ya. Cakap orang teman. Kita masuk temu dia, jabat salam kat main ni dengan pakaian dia tengok. Masih hari terima pun tak apa jelas. Masih mari gitu je, masih mari. Masih tuan duduk dalam masjid. Kita bawa anak kita. Anak kita gini-gini, kita kat pish tangan, pish.
Anak kita bukan tak nampak, tapi tak tahu. Ya kita ni kita beringguk takut. Allah, wanilah. Mak gua nak budak reti bahasa sangat. Oh, cekik lah ginilah. Sebab kita kenal, tapi anak kita tak kenal. Dia nampak, dia tak kenal. Jadi dia Allah, kita papi dia patu. Oh. Kita sebelah ni, bini kita pun sebelah tu. Sama-sama. Anak kita, kenapa ni? dia tak tahu, dia laser dah ni. Kenapa ni? Dia panggil, pakcik ni tengok ni dua. Tak ke huru-hara kita. Contoh, sebab kenal. Jadi tuan-tuan, semaya ibadah, kita nampak tak? Ka'annaka tara, ni beza. Satu hari Nabi bertemu dengan sahabat dia namanya Harisah. Nabi kata, ya Harisah, kaifa asbahta? Macam mana kamu pagi ni? Harisah jawab, asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. Aku beriman benar ya Rasulullah, benar. Allah kata, ya Harisah, inna li kulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanika? Wahai Harisah, setiap sesuatu tu ada hakikat. Apa hakikat iman kamu? Harisah jawab, ya Rasulullah, aku seolah-olah melihat ka'anni ara anzuru arsya rabbi bariza. Seolah-olah aku tengok arasy Tuhanku terpampang terbang. Seolah-olah aku tengok sebelah kananku ahli syurga yang tana'amu, sedang bernikmat sepenuh. Seolah-olah aku tengok ahli neraka sedang bertempik, teriak seksa. Seolah-olah aku sedang berjalan atas tiang sirat. Seolah-olah maut sedang nak sambut, nak tangkap di belakangku ini. Apa kata Nabi? Ya Harisah, lakan arafta falzam. Wahai Harisah, mu kenal, iltizam macam ni. Satu riwayat Nabi kata apa? Abdun nawwarahullahu qalbah. Orang macam ni Allah telah beri padanya cahaya pada hati. Itu baru. Ini sahabat apa? Ini sahabat. Sebab itu kalau boleh sama-samalah kita pakai nak tahqiqkan ihsan. Biarlah kita tak dapat martabat nampak Allah, tapi biarlah kita sampai pada martabat yang kedua, rendah sikit, kita yakin Allah nampak kita. Bila yakin Allah nampak kita, jadi baik dah. Kalau nampak Allah lagilah baik. Ada seorang ahli tasawuf, setiap hari pak saudara dia Muhammad bin Siwar ajar kat dia 3 kalimah. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya. Allah bersamaku, Allah saksiku, Allah tengok aku, Allah tengok. So kata 3 kali pagi, 3 kali petang, akhirnya 7 kali pagi, 7 kali petang. Tujuannya bukan zikir, tapi nak ingat, nak ingat. Akhirnya dia kata apa? Menyebabkan bila aku semayang aku rasa khusyuk. Sehinggalah orang ni tua, bertukar. Dia pergi ke Pekang. Sampai di Pekang, dia tengok orang ramai duduk jauh. Dia kata, ada apa? Orang kata ada orang ngamuk. Ada seorang lelaki ngamuk. Dia pegang budak perempuan. Bila pegang budak perempuan ni, dia letak mata pisau pada leher perempuan tu. Dalam keadaan macam tu, susah nak buat macam mana.
Orang tak berani. Kalau rapat, mati budak. Jadi tengok jauh dulu tak ada senapan, pistol tak ada lagi. Itu cerita zaman dulu. Dia ni dengan tua tu pergi kat orang lelaki tu. Bawa tukar dia. Orang dia orang tua. Mu jangan pergi. Mu darah nak lari. Jangan pergi. Dia pergi juga. Dengan tukar dia. Akhirnya Siapa tetap dengan orang yang ngamuk ni, dia tengok mata orang tu tengok mata dia. Tiba-tiba orang tu pisah jatuh, rebah. Bila rebah ramailah hero mari. Kakak. Tu biasa dia dah. Laki tu ni terus balik. Tak cakap. Jadi orang pun jadi takut. Ai pelik. Bila dah ikat kemas tu, kawan ni sedar. Orang tanya, orang tua tu kata apa kamu? Dia kata orang tua tu cakap dengan aku sepatah. Dia tengok muka aku. Dia cakap, dia kata Allahu nazirun ilaika. Allah tengokmu. Rupa-rupanya manusia kalau letak semak dalam hati, Allah tengok. Tak buat maksiat, tak berani. Allah tengok. Allah tengok ni bukan makna guru besar tengok, bukan pengetua tengok, bukan majikan tengok, bukan rima tengok. Allah tengok besarnya. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya ceramah. Nak panjang-panjang lagi takut 2 jam setengah. Masa tuan-tuan pun amat berharga. Boleh dapatkan buku ni belakang. Kalau boleh seorang tu buat mengajar. Buku ni saya nak buat, alhamdulillah lah, syarah Imam Nawawi ni ambil masa 20 tahun. 20 tahun. Tulis, berhenti, rehat 18 tahun, sambung pula. Alhamdulillah. Sama kami banyak buku-buku yang bermanfaat, warkah untuk pengantin. Sama ada pengantin baru atau pengantin lama, boleh bakar. Setiap kali anak-anak murid saya kahwin, biasanya saya akan titipkan nasihat. Dululah nasihat ambil masa 7 tahun. Daripada belum kahwin sampai beranak. Ada yang beranak 2 dah, 3 dah, macam-macam. Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar Mesir. Mati dia, orang iring jenazah dia 1 juta. Orang yang saleh, baik, masyhur. Meninggal 1998. Demi masa pelihara. Ni buku yang paling saya sayang. Dalam hidup kita mesti kena ada time management dan quality times. Dan saya contoh ramai tokoh-tokoh yang berjaya, termasuk Imam Syafi'i. Banyak kisah-kisah. Tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Anak kita nak buka sekolah ni, biar faham baca. Beri dia suka baca. Termasuklah nota anakku, wasiat untuk anakku. Ini penting. Dan kita nak cari meraih keberkatan, kena ada halal dan haram. Hak mana halal, mana haram, jangan jadi hailam, dua-dua romok. Kita cubalah seupaya mungkin. Mohon maaf bahasa yang saya guna tak sesuai dengan khalayak tuan-tuan sekalian. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulan tadi kita sudah sampaikan kepada Sayyid Samah kita, alhamdulillah. Walaupun mereka pendek tapi jami, mana merangkumi itu soal Islam, dinadi iman, Islam dan ihsan. Jadi kita pakailah, walaupun mereka saja ada memandai iman dan pertama mandi dengan 1 jam saja, kalau boleh lebih lagi. 2 jam, 3 jam pun dah habis lagi soal.
Moga-moga Tuan bersama sudi datang ke Majlis Kota Nasir lain kali dengan Tuan bersama, insyaAllah. Kami mengalung-alung kedatangan Tuan bersama dan kami terima kasih kepada Tuan bersama kerana dapat berilmu bersama kita pada pagi ini. Moga-moga Allah merahmati kita semua, insya-Allah, dan kita boleh mengambil ibrah apa yang disampaikan oleh Tuan bersama. Syukran jazilan ya bersama. Kita tangguh dulu majlis kita pada pagi ini membaca surah Al-Asr dan juga doa kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ambil bacaan para jemaah ada jamuan sikit silakan silakan jamuan apa ni disilakan jamuan bersama majlis bersama jemaah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.